A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okey, bertemu lagi kita di siaran dalam kelas secara live, dan kali ini kita sambung surah At-Taghabun. Setiap Rabu, insya-Allah setiap Rabu kita akan tadabbur surah At-Taghabun. Dan insya-Allah kita sambung ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Sebelum kita sambung, cuba kita tengok intisari ataupun pengajaran daripada ayat-ayat yang lepas. Setelah Allah memberitahu daripada ayat awal ayat surah At-Taghabun, iaitu tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah sehingga semua makhluk berzikir dan mensucikan Allah, dan Allah beritahu manusia itu terbagi kepada dua, tidak ada yang ketiga, ada yang kafir dan ada yang beriman. Kemudian Allah beritahu Allah itu mengetahui, Allah bukan setakat hebat dari segi ciptaannya, dari segi kekuasaannya, tapi juga dari segi ilmunya. Apa yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, yang zahir, yang batin, semuanya Allah mengetahui. Kemudian Allah beritahu, walaupun Allah itu hebat, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur dan kufur kepada Allah. Dan Allah beritahu, sunnatullah, ketetapan Allah, mereka yang kufur, maka Allah akan turunkan musibah ataupun azab semasa mereka di dunia lagi, seperti umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah beritahu, sunnatullah juga, bila diutuskan para rasul, mesti ada kaumnya akan menentang dan menolak rasul tersebut, sama ada dengan mendakwa rasul itu gila, tukang sihir, ataupun dengan alasan rasul juga adalah manusia seperti kami, jadi tidak ada kelebihan kepada rasul untuk kami mentaatinya. Kemudian Allah cerita balik tentang tentang hari kiamat yang pasti akan berlaku, walaupun manusia, hampir semua manusia tidak mempercayainya, tapi hakikatnya kiamat pasti akan berlaku, dan di sana ada hari pembalasan. Kemudian Allah beritahu manusia akhirnya akan dihimpun, sama ada yang beriman ataupun yang tidak percaya. Manusia satu hari tetap akan dihimpun pada hari Al-Jam'u, hari yang manusia dikumpulkan semua daripada Nabi Adam sampailah kiamat, dan hari itu dinamakan hari At-Taghabun. Dan juga Allah beritahu di akhirat besok, sebagaimana di awal ayat, iaitu manusia terbagi pada dua, satu yang beriman akan masuk syurga, dan yang kedua golongan yang kufur dan mendustakan ayat Allah akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sampai situ. Kemudian ayat ke-11 Allah nak beritahu, setelah Allah cerita orang beriman, manusia terbagi pada dua, satu beriman, satu kafir, maka Allah beritahu ciri-ciri orang beriman, tanda-tanda orang tu beriman dan akan berjaya di akhirat besok, ada pada ayat yang ke-11 insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabah, tidak ada asabah yang menimpa. Asabah yang telah menimpa. Min musibatin, dari apa-apa musibah. Kata ahli tafsir dalam tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan musibah di sini ialah umum, sama ada benda yang disukai ataupun benda yang tidak disukai.
sama ada nikmat ataupun betul-betul musibah. Jadi bila sebut musibah, bukan mesti benda yang tak disukai, tapi dia merangkumi semua. Sebab ada orang bagi mereka nikmat tu adalah musibah. Siapa ni? Bagi orang beriman. Nikmat adalah musibah bagi orang beriman. Manakala kadang-kadang musibah tu yang tak disukai sebenarnya bagi orang beriman adalah nikmat. Kenapa? Sebab dengan nikmat kadang-kadang menjauhkan manusia daripada Allah, menjadikan manusia lupa dan lalai. Maka bagi orang beriman menganggap nikmat itu adalah musibah. Dan sebaliknya, kadang-kadang musibah yang tak disukai, kadang-kadang itu adalah nikmat. Kenapa? Dengan musibah itu mengingatkannya kepada Allah, mengingatkannya kepada kematian. Jadi sebab tu bila sebut musibah umum, bukan hanya benda yang tidak baik sahaja. Saya pernah sebut kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika dia menjadi gubernur di Syam. Bila Umar ketika itu menjadi Amirul Mukminin di Madinah dan Abu Ubaidah adalah gubernur yang mengikut perintah Umar di Syam. Jadi bila Umar tengok senarai orang miskin yang nak diagihkan zakat, ada senarai nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi Umar pun memberi sebahagian daripada duit zakat untuk diberi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, sebab dia termasuk senarai orang miskin walaupun dia gubernur. Dan bila duit itu duit zakat sampai pada Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia sedih dan dia risau. Lalu dia beritahu pada isterinya, sekarang musibah telah masuk ke dalam rumah kita. Apa yang kita nak buat? Apa yang dimaksudkan musibah oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah? Iaitu duit, harta. Jadi bagi orang beriman, setengah orang beriman, dia rasa duit itu adalah satu musibah. Kenapa? Sebab boleh melalaikan, boleh menipu daya manusia dan menjadikan manusia lebih tamak lagi untuk dapat yang lebih. Maka kata isteri Abu Ubaidah Al-Jarrah, tak apa, kita settlekan musibah ini dengan cara kita ambil duit ni dan kita agih pula pada orang miskin yang lain. Maknanya dia nak elakkan musibah harta, musibah kesenangan dengan dikeluarkan balik kepada orang yang lebih memerlukan. Tengok cara orang beriman berfikir. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang saya dah sebut beberapa kali, Nabi kata, ma'al faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takut pada kamu, walakin akhsha alaikum an tabsata alaikum zahratud dunya. Yang paling aku takut pada kamu ialah bila nikmat dunia dibentangkan dalam kehidupan kamu. Jadi Nabi lebih takut kita kaya daripada kita miskin. Sebab kaya tu kadang-kadang musibahnya tak terasa. Dia menjauhkan kita daripada Allah sedikit demi sedikit. Sebaliknya kemiskinan, kesusahan kadang-kadang lagi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tidak ada satu pun musibah yang menimpa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Okey. Itu bahagian pertama. Jadi Allah nak bagi itu bahagian pertama apa dia? Tidak ada satu pun musibah sama ada nikmat ataupun benda yang kamu tidak suka, mereka mesti berlaku dengan izin Allah. Tiada ada satu pun yang berlaku tanpa di luar pengetahuan dan tanpa izin Allah. Jadi Allah nak beritahu apa? Kita kena yakin sebagai orang beriman, apa saja yang datang pada kita, musibah yang tak baik ke, nikmat ke, semua dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak mungkin berlaku. Jadi apa sikap kita? Bila kita yakin, kita tahu semua nikmat, semua musibah daripada Allah. Apa sikap kita? Sikap kita ialah kena bersangka baik pada Allah. Pertama, kita kena, bila kita yakin semua tu daripada Allah, maka step pertama kita kena wajib bersangka baik kepada Allah. Bila Allah bagi nikmat, wajib kita bersangka baik pada Allah. Allah bagi ini sebenar, tujuannya untuk menguji aku dan supaya aku gunakan nikmat ini untuk mendapat nikmat yang jauh lebih baik dan lebih kekal di akhirat besok. Jangan sombong. Sebab Allah bagi untuk menguji,
bukan kerana kamu baik. Dan kalau Allah bagi pula musibah yang tidak baik, yang kita tak suka, wajib bersangka baik kepada Allah. Bahawa musibah ni pasti ada kebaikan, pasti ada rahmat Allah. Sebab yang memberi ni, yang mengizinkan berlaku musibahnya adalah Allah. Dan sifat Allah yang paling utama, yang mulut kita selalu sebut setiap hari. Allah penyayang, Allah pemurah. Jadi jangan pula mulut kita sebut Allah sayang, Allah murah. Allah sayang, Allah pemurah. Bila bagi musibah, kita melenting. Seolah kita cakap tu tak masuk ke dalam hati. Macam mana Allah yang kita puji setiap hari, penyayang, pemurah, tiba-tiba Allah yang penyayang bagi musibah, kita tak setuju. Mulut kita kata sayang, mulut kita kata pemurah. Tapi bila datang musibah, kita kata Allah ni macam tak sayang pada kita. Jadi selarikan apa yang kamu ucap di bibir dengan apa yang kamu yakin di hati. Jadi kena yakin, kena bersangka baik, semua daripada Allah. Bila daripada Allah, mesti ada hikmah dan ada kebaikannya. Bahkan saya pernah sebut dalam satu video, bahkan Allah bagi tahu dalam surah Al-Hadid. Allah bagi tahu musibah ni bukan setakat dengan izin Allah, tapi Allah dah catat sejak sebelum Allah cipta langit dan bumi selama 50,000 tahun. Jadi Allah dah bagi tahu, dia dah tulis dah apa yang akan berlaku. COVID-19 akan berlaku dan akan merebak seluruh dunia. Kematiannya sampai hari ini 14-15 April sampai hari ini dah melepasi 100,000 lebih. Di Malaysia dah baru 70 lebih. Semua Allah dah catat dah. Dan kita belajar sekarang secara talian online, semua Allah dah catat dah. Cuba buka surah Al-Hadid ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 22. Okey, maksud dia di awal ayat ni lebih kurang sama dengan awal surah, awal ayat yang kita belajar hari ini daripada surah At-Taghabun, iaitu ma asaba min musibatin. Sama, ma asaba min musibatin, tidak ada apa yang telah menimpa, min musibatin, daripada apa saja musibah, fil ardi, di atas muka bumi. Mana yang berlaku di atas muka bumi ni macam gempa bumi, macam banjir, taufan, tsunami. Wala fi anfusikum, tidak juga musibah yang berlaku pada diri kamu. Kadang-kadang yang berlaku di bumi tak menimpa kita. Macam COVID-19 tak menimpa kita, menimpa orang lain. Tapi ada juga musibah yang fi anfusikum, berlaku pada diri kamu. Kamu ditimpa sakit, kamu ditimpa wabak, kamu ditimpa kemiskinan, hilang anak, hilang suami, hilang harta, hilang pekerjaan. Tidak ada semua musibah tu illa fi kitab. Mereka semua telah tercatat dalam kitab. Kitab di mana ni? Di Lauh Mahfuz. Bagaimana Allah sebut, makhluk pertama Allah cipta qalam, pen. Kemudian Allah perintah pada qalam, uktub, tulislah. Maka pen ataupun pena bertanya pada Tuhan, wahai Tuhan, apa yang aku nak tulis? Maka Allah kata, tulislah apa yang berlaku, apa yang akan berlaku sampai hari kiamat.
Maka pen pun menulis. Sebelum min qabli an nabraha, sebelum kami mencipta langit dan bumi. Jadi semua pen dah catat apa yang akan berlaku daripada yang dulu, yang sedang dan yang akan datang sampai kiamat. Semua tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Kadang-kadang kita tengok bilangan kematian semalam 5, kita terkejut. Tapi sebenarnya dah ada dalam rekod Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pula mungkin kita tengok lagi, menunggu berapa kematian. Ada 5, 7, 10. Sebenarnya telah dicatat. Dan Allah kata, susah tak nak catat semua tu? Kita nak catat apa yang berlaku kepada diri kita sahaja satu hari yang semalam, daripada pagi sampai malam. Kadang-kadang kita tak mampu nak tulis tentang diri kita satu hari sahaja. Ada benda yang terlepas pandang, ada benda kita terlupa, sehingga kita tak boleh nak catat semua. Itu baru satu hari. Kalau nak catat semua kehidupan kita daripada mula kita masuk tadika sampai hari ini, lagi kita tak mampu. Tapi yang tercatat dalam kitab Allah di Lauh Mahfuz, berapa ramai, berapa bilion, berapa trilion manusia dan berapa juta lagi amalan setiap orang. Semua Allah catat daripada mula dia balik sampai dia wafat. Dan bagi Allah, inna zalika 'alallah yasir. Bagi Allah sangat mudah. Kemudian Allah bagi tahu apa hikmah ni, Allah dah catat siap-siap. Apa hikmah? Ayat seterusnya, ayat 23. Ayat 23. Hikmahnya ialah likai okey. Tengok Allah beritahu sebab. Kalau orang tanya, apa faedah Allah beritahu? Satu, apa faedah Allah catat awal-awal apa yang akan berlaku? Bahkan Allah catat tu sebelum Allah cipta kita lagi. Sebelum Allah cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Apa faedah Allah catat awal-awal? Kan buang masa, kan merugikan. Tak ada faedah. Iaitu supaya apa? Likailah. Likailah ni makna supaya. Ni, dicatat semua apa yang akan menimpa kita, yang baik ataupun yang buruk dalam kitab di Lauh Mahfuz, supaya kailah kamu tidak taksau, supaya kamu tidak bersedih. Bila ada musibah menimpa kamu, kamu tak bersedih. Ala ma fatakum, apa yang telah terlepas daripada kamu. Jadi contohlah hilang anak ke, hilang duit ke, hilang pekerjaan, supaya kamu jangan sedih di atas apa yang hilang. Kenapa? Kenapa tak perlu bersedih? Sebab Allah memang dah catat. Kalau kamu sedih macam mana pun, dia pasti akan berlaku. Kalau kamu sedih macam mana, menangis keluar air mata darah sekalipun, dia tetap berlaku. Jadi sedih tidak berguna. Sedih tak boleh mengembalikan. Jadi tak perlu bersedih. Saya bagi contohlah. Di sini Allah beritahu supaya tak bersedih. Kenapa tak perlu bersedih? Satu, sebab sedih tak boleh menghilangkan ataupun tak boleh memulangkan apa yang dah hilang. Yang kedua, bila Allah bagi musibah, sebenarnya kita kena yakin sebenarnya Allah nak bagi yang lebih baik. Bila Allah bagi ambil sesuatu, kita kena yakin, kata ulama, Allah tidak mengambil sesuatu melainkan nak memberi yang lebih baik. Saya bagi contoh kan. Sebab itulah Ummu Salamah, bila suaminya Abu Salamah meninggal, apa yang Nabi ajar? Apa yang Nabi ajar kepada Ummu Salamah? Iaitu Nabi ajar satu doa. Allah majurni fi musibati, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku. Satu, kebaikannya apa?
Dengan musibah tu, Allah nak bagi pahala. Allah ambil suami, Allah ambil harta, supaya kita bersabar, dan dengan sabar dapat pahala. Sebenarnya, pahala dengan duit yang hilang mana lebih baik? Bagi orang beriman, pastilah pahala lebih baik. Kadang-kadang kita duduk selama ni 2 hari, 3 hari tak ada pahala. Duit ada. Kemudian bila mati, yang kita nak bawa ialah pahala. Tapi tak ada pula. Yang ada duit tapi tak boleh nak bawa pula. Jadi satu, kata Nabi pada Ummu Salamah, baca doa ni, iaitu Ya Allah, bagilah ganjaran pahala dalam musibah ini. Dengan aku sabar, aku dapat pahala. Dan ingat, kita semua tahu kan, pahala yang paling hebat, pahala yang tidak ada had, ialah pahala apa? Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas ganjaran orang yang sabar, ganjaran pahala bighairi hisab, tanpa putus, tanpa limit. Ingatlah surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10. Surah Az-Zumar ayat 10, iaitu Allah beritahu ganjaran pahala yang hebat, yang tidak putus, ialah dengan kita bersabar. Satu. Yang kedua, Nabi suruh Ummu Salamah berdoa, wakhlufni khairan minha. Wakhlufni khairan minha. Ya Allah, gantilah ia musibah ni dengan yang lebih baik. Musibah aku apa dah? Hilang suami Abu Salamah. Maka Nabi ajar pada Ummu Salamah, Ya Allah, mintalah supaya engkau ganti yang lebih baik daripada musibah, ataupun lebih baik daripada Abu Salamah. Maka Ummu Salamah pun berdoa, dan doanya dimakbulkan oleh Allah. Doanya bila ditimpa musibah, sama ada pada diri kita ke ataupun yang berlaku di kampung kita, di negara kita, baca doa ni, Allah makjurni, Ya Allah, berilah ganjaran pahala padaku dalam musibah ni. Biarlah hilang pekerjaan, hilang anak ke, hilang suami ke, tapi aku dapat ganjaran pahala sebab aku bersabar. Yang kedua, kita minta wa akhlifli, dan gantilah apa yang hilang dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi akhirnya Ummu Salamah berdoa kepada Allah, dan Allah makbulkan, dan Allah bagi dua kepada Ummu Salamah hasil pada musibah. Pertama, dia dapat ganjaran pahala, sabar. Yang kedua, Allah gantikan suaminya meninggal dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah, iaitu Rasulullah. Sebenarnya Nabi nak mengajar kita, tidak ada satu pun yang berlaku pada orang beriman melainkan mesti baik, bahkan terbaik. Dan tidak ada satu yang Allah ambil melainkan Allah akan bagi yang lebih baik. Jadi sepanjang kita berada dalam PKP, dan ini juga bentuk musibah, dan masalah dalam rumah kita, duit pun mungkin kurang, anak pun ramai, jadi bacalah doa ni. Semoga apa yang hilang daripada kita, Allah ganti yang lebih baik. Okey? Jadi jangan bersedih atas apa yang telah lepas. Kenapa tak boleh bersedih? Sebab Allah nak bagi ganjaran pahala di atas sabar. Yang kedua, Allah nak ganti yang lebih baik. Saya bagi contoh je. Kita semua dah tahu kan, kalau kita tahu dengan musibah ni Allah nak bagi yang lebih baik, kita daripada hari pertama kita ditimpa musibah, kita akan senyum, kita akan lega, kita akan bersyukur kepada Allah kalau kita tahu. Tapi sebab Allah nak uji kita, yakin tak dengan janji Allah, maka Allah jadikan musibah tu tak tahu apa hikmahnya. Saya bagi contoh. Dalam kisah dalam surah Al-Kahfi, yang Allah suruh Khidir tebuk kapal orang miskin kan. Kalau orang miskin tahu daripada awal lagi, Khidir tebuk kapal tu supaya kapal tu dia tak dirampas oleh raja, maka agak-agak orang miskin ni akan suka bersyukur ataupun akan marah kalau dia tahu daripada awal lagi. Khidir berkata, aku nak pecah kapal ni sebab kalau kau tak pecah, orang raja yang zalim akan rampas kapal kamu dan kamu hilang mata pencarian. Apa sikap orang miskin kalau dia tahu daripada awal? Pasti dia akan bersyukur. Tapi Allah tak bagi tahu supaya apa? Allah nak uji. Sebab percaya tak, Allah cakap janji, Allah tak pernah mungkin janji, kalau aku bagi musibah, aku nak bagi yang lebih baik. Sama juga yang
Dia bunuh budak kecil. Dia bunuh budak kecil. Kalaulah mak bapaknya tahu daripada awal lagi, hikmah sebalik anaknya yang kecil dibunuh, tentu dia akan bersyukur pada Khidir. Terima kasih sebab engkau telah selamat aku daripada musibah yang lebih besar. Tapi Allah tak bagi tahu awal. Sebab apa? Allah nak uji. Kalau bagi tahu awal, orang berterima kasih pada Allah, maka terima kasih itu tidak ada makna. Sebab kita terima kasih sebab kita tahu apa hikmahnya. Jadi Allah rahsiakan apa hikmah di sebalik setiap musibah. Maka sebab tu Allah kata, yang penting kamu yakin pada janji Allah dan jangan bersedih. Jangan bersedih. Yang kedua, wala tafrahu. Bila Allah bagi pula nikmat, maka jangan kamu terlalu gembira. Bima atakum, dengan apa yang Allah bagi pada kamu. Kalau Allah bagi musibah, jangan sedih sebab ada kebaikan sebalik itu. Dan kalau Allah bagi nikmat, jangan sombong. Sebab Allah bagi nikmat ni bukan sebab kelebihan kamu, bukan sebab kamu layak, tapi sebab aku nak menguji kamu. Jangan sombong. Okey? Ini hikmah. Jadi Allah nak bagi tahu kenapa setiap orang mesti ada, sama ada musibah ataupun nikmat. Dan semua tu Allah dah catat sejak sebelum Allah cipta langit dan bumi. Hikmahnya, jangan bersedih bila dapat musibah, kerana Allah akan ganti yang lebih baik. Dan bila Allah bagi nikmat, jangan sombong sebab itu adalah ujian. Okey. Kemudian Allah kata apa? Waman yu'min. Kita sambung. Waman yu'min. Dan siapa yang beriman dengan Allah, yahdi qalbah, dia akan menunjuk hatinya. Ini bahagian ni. Ini seolah Allah nak bagi tahu hasil apabila seseorang itu beriman dengan takdir Allah. Kalau Allah bagi musibah, dia yakin ini berlaku dengan izin Allah. Dan bila musibah, Allah nak bagi yang Allah ambil dan Allah nak bagi yang lebih baik. Antaranya ialah iaitu dapat ganjaran pahala hasil daripada dia sabar, dan mungkin Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Makna dia beriman. Bila dia beriman, apa hasilnya? Yahdi qalbahu. Allah akan tunjukkan, Allah bagi hidayat dalam hatinya. Dalam tafsir Al-Maraghi, yahdi qalbah makna yashrah sadrahu. Allah lapangkan hatinya. Allah lapangkan hatinya untuk apa ni? Untuk melakukan lagi amal soleh yang lain. Tengok kita pernah sebut sebelum ni, bila orang beriman, bila dia beramal soleh, apa tanda dia? Tanda amal soleh dia betul, tanda amal soleh dia diterima. Apa tandanya? Dia akan buat amal soleh yang lain. Sekarang, bila Allah takdirkan apa saja musibah padanya, dia beriman kepada Allah, dia redha, dia sabar, dia bersyukur, maka hasilnya apa? Allah lapangkan hatinya untuk melakukan amalan yang lagi baik. Cuba bayangkan dalam keadaan kita ditimpa musibah sekarang, kita yakin dengan apa yang Allah takdirkan, kita redha, kita bersabar, maka banyak lagi amalan lain yang kita boleh lakukan dalam tempoh PKP. Yang sebelum ni kita tak pernah terfikir pun boleh buat. Kita boleh solat awal waktu. Kita solat pun tak ada gangguan. Tak sibuk dah nak bekerja dengan urusan kerja, urusan pejabat, meeting, hantar anak, semua tak ada. Solat kita tak ada gangguan. Dan kita baca Quran pun boleh lama tanpa diganggu oleh apa saja urusan dunia. Tengok, bila kita beriman dengan takdir Allah, hasilnya yahdi qalbahu. Tapi bila ada musibah, kita tak beriman, dada kita semakin sempit. Akhirnya kita tak akan buat amal soleh yang lain, bahkan kita akan buang masa. Berapa ramai yang masih buang masa, berapa ramai yang masih melakukan maksiat walaupun dalam keadaan musibah menimpa mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak beriman dengan takdir Allah. Okey? Semoga kita termasuk dalam golongan orang yang menerima takdir Allah sebaik yang mungkin. Kemudian Allah kata wallahu, dan
Allah bikulli syai'in setiap sesuatu, alimun maha mengetahui. Kemudian Allah beritahu musibah yang menimpa ni semua dengan izin Allah. Yang kecil, yang besar, yang dulu, yang sedang, yang akan datang, semua dengan izin Allah. Kenapa? Sebab Allah maha mengetahui. Tidak ada satu pun yang berlaku kat dunia dan di akhirat besok, mereka semua dalam pengetahuan Allah. Bahkan ada satu ayat Allah kata, daun yang gugur di waktu yang gelap, di waktu yang malam, berapa banyak daun yang gugur, di mana tempatnya, pukul berapa tepat, semua Allah tahu. Maka bila kita tahu Allah tu maha mengetahui segala-gala, kewajipan kita sebagai orang beriman apa dia? Kita bila jahil, kita bertanya orang berilmu. Mana kita serah diri kita pada dia. Sebab tu kita tanya dia dan kita ikut apa yang dia cakap. Sebab dia berilmu. Itu manusia. Ini kalau Tuhan, ilmu Allah lagi hebat, lagi meliputi segala-gala yang sedang, yang akan, semua Allah tahu. Maka lagi wajib kita berserah pada Allah, sebab Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Itu dipanggil tawakal, berserah kepada Allah. Okey? Habis Tengok ayat ni ada kesinambungan dengan ayat seterusnya. Bila kamu beriman dengan takdir Allah, semua tu daripada Allah dan ada kebaikannya, ada hikmahnya, maka hasilnya hati kamu jadi lapang untuk mentaati Allah. Maka ketika itu Allah apa perintah? Apa perintah yang sesuai? Dalam keadaan hati kita dah beriman kepada Allah dan dada kita lapang untuk menerima perintah Allah. Apa perintah yang sesuai? Wa ati'ullah. Dan taatilah oleh kamu kepada Allah. War Rasul, dan Rasul. Tengok. Ni kalau ikut turutan ayat ni, sebenarnya taat kepada Allah dan taat pada Rasul menjadi mudah. Dan ikut sunnah Nabi dalam apa keadaan sekalipun menjadi mudah bermula daripada sini. Kita redha dengan kehidupan, kita redha dengan takdir Allah, maka semua perintah Allah menjadi mudah. Tapi kalau di sini dah sangkut, kita tak yakin pada Allah, tak redha dengan musibah yang menimpa kita, asyik marah je, maka perintah Allah menjadi sukar. Dalam keadaan musibah pun masih tak boleh solat. Dalam keadaan musibah pun keluar pun masih buka aurat. Dalam keadaan musibah pun masih marah kepada anak-anak. Kadang-kadang dalam rumah dengan anaknya, dengan suaminya kena masak setiap hari, hati dia tetap tidak tenang. Dan solat tetap lambat. Sebab apa? Dia ada masalah kat sini. Dia tidak beriman dengan Allah. Dia tidak boleh terima takdir Allah. Seolah dia rasa apa yang Allah timpa ni tak patut. Sebab tu saya nak sebut satu lagi. Bila Allah timpa pada kita, pertama tadi, kena yakin dia daripada Allah dan kena bersangka baik. Yang kedua, kena yakin Allah tak pernah timpakan musibah melainkan sekadar yang manusia mampu. Proses proses. Bila ditimpa musibah, pertama, yakin ia dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Yang kedua, proses kedua, bersangka baik. Bersangka balik. Semua musibah ni kadang-kadang mati beratus orang. Kadang-kadang di Amerika dah sampai 10, dah hampir 20,000 di Itali. Semua kena sangka baik. Itu adalah daripada Allah dan mesti ada kebaikan. Proses yang ketiga, yakin semua musibah
mampu semua musibah ikut kemampuan manusia. Kena yakin semua musibah adalah ikut kemampuan manusia. Tak boleh kita kata bila orang tu ditimpa musibah, kita kata kesian dia. Bila kita kata kesian, seolah macam Allah tak kesian pada dia. Tak, kita bantu je. Dan kita kena yakin orang ni kalau dia beriman, dia mampu. Sebab Allah tak pernah zalim pada hamba-Nya, iaitu dengan bagi musibah yang di luar kemampuan manusia. Apa saja musibah mesti dalam konteks kemampuan manusia. Jadi jangan kesian bila orang tu ditimpa musibah, tapi kesianlah bila kita tak memerlukan bantuan. Kesian pada siapa? Kepada kita. Kita tengok je. Kesian pada kita sebab kita belum tentu selamat. Okey, yang keempat, proses yang keempat, proses keempat, yakin semua musibah adalah ujian untuk Allah melihat siapa yang redha dengan ujian ni dan siapa yang marah. Yakin Allah bagi musibah ni sebenarnya Allah nak test aku. Allah nak test aku redha ataupun marah. Dan yang kelima, yang last sekali, yakin dengan musibah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. 5 langkah bila kita ditimpa musibah. Yang kelima, yakin dengan musibah ini Allah akan ganti yang lebih baik. Dan sebenarnya bagi orang beriman dah rasa dah. Walaupun tak boleh keluar bekerja, tak boleh makan di luar, semua anak ada kat rumah, tapi dia rasa dah kebaikan yang dia dapat lebih baik daripada keadaan sebelum ni. Iaitu hubungannya dengan Allah lebih baik, solatnya lebih hawa, solatnya tak ada gangguan, baca Qurannya, masa untuk baca Quran, masa untuk tadabbur, masa duduk dengan anak-anak, kasih sayang semakin rapat. Dia nampak dah bagi orang beriman. Jadi 5 langkah ni kita kena faham bila ditimpa musibah. Bila kita faham 5, kita praktiskan, jiwa kita akan jadi tenang walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Okey. Kemudian proses seterusnya apa dia? Ni kalau nak tambah yang ke-6, semua perintah Allah akan menjadi mudah dan seronok. Ini saya ambil daripada ayat yang kita belajar ni. Sebab Allah kata, siapa yang beriman dengan musibah ni, yakin dia daripada Allah, yahdi qalbah. Allah lapangkan hatinya dan baru Allah perintah, ta'ala pada Allah. Ketika hati kamu dah lapang, itulah paling mudah untuk kamu mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi 6 proses ni, jangan lupa insya-Allah. Okey, kemudian Allah kata, kalau kamu nak taat, itulah hasilnya. Kamu semakin tenang dan semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau kamu berpaling, fa in tawallaitum, maka sekiranya kamu berpaling. Ada 2 aja, satu taat, satu berpaling, tidak ada yang ketiga. Apa hasilnya kalau berpaling? Fa innama, maka sesungguhnya ala rasulina, ke atas Rasul kami,
Al-balagh, hanya balagh menyampai. Al-mubin, yang nyata. Apa maksud ni? Apa maksud? Allah kata, kalau kamu beriman dengan takdir Allah, dengan musibah ni, hati kamu akan lapang dan kamu lebih mudah untuk mentaati Allah. Tapi sekiranya kamu berpaling, tugas Rasul hanya menyampaikan. Allah tak kata musibah yang akan menimpa orang yang berpaling. Allah tak sebut. Sebenarnya kita boleh faham, bila taat pada Allah, bila beriman dengan semua takdir Allah, hasilnya hati lapang dan mudah nak taat pada Allah. Maka kita boleh faham, kalau berpaling, maka hati kita menjadi sempit dan semua perintah Allah jadi sukar. Dan kita akan semakin jauh daripada Allah. Cuma di sini Allah tak sebut, sebab understood, kita boleh faham daripada yang sebelum tu. Dan Allah nak begitu di sini, tugas Rasul hanya menyampai. Maksudnya apa? Kalau kamu menolak dakwah Rasulullah, Nabi tak rugi satu sen pun, dan Allah tak rugi satu sen pun, sebab Nabi dah sampaikan tanggungjawab dia. Yang Allah nak beritahu pada, yang rugi kamu. Kamu nak tolak, silakan. Nabi tak rugi. Jadi jangan kata bila kamu tak terima dakwah Nabi, padam muka Nabi. Rugi dia, dakwah sekian lama tak dapat apa-apa. Tak. Nabi tak rugi pun. Sebab Nabi dah jalankan tanggungjawab dia. Yang rugi adalah kamu. Boleh? Jadi kalau ustaz cakap benda yang benar, pelajar tak ikut. Jangan anggap ustaz tu rugi pada muka ustaz. Aku dengar saja je tapi tak ikut. Tak, ustaz tak rugi apa-apa pun. Yang rugi ialah orang yang berpaling, orang yang tak ikut. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 137. Surah Al-Baqarah ayat 137. Fa'in amanu bimisli ma amantu faqad ihtadaw. Fa'innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah. Wallahu Okey. Soalan di atas ni, Allah sebut bila dia beriman kepada Allah, apa hasil dia dapat? Hati jadi lapang dan mudah nak taat pada Allah. Amalannya akan bertambah. Tapi bila dia berpaling, Allah tak sebut apa balasannya. Cuma Allah kata Nabi tak rugi dan tak sikit pun mengurangkan kekuasaan Allah. Jadi dalam ayat lain Allah sebut bila berpaling apa hasilnya, apa kesannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Cuba tengok fa in amanu. Cuba terjemah. Fa in amanu, maka sekiranya amanu, mereka beriman, bimisli ma amantum, seperti apa yang kamu beriman. Tengok ini ayat ni juga menunjukkan wajib beriman sama dengan Nabi.
Sebab Allah kata bimisli. Sekiranya mereka beriman, ahli kitab ke orang musyriki ke, iman mereka mesti dengan ma'amantum, apa yang kamu telah beriman. Jadi di sini juga menunjukkan wajib ikut Nabi. Kalau beriman tak sama dengan Nabi, tak dapat hasilnya. Apa hasilnya? Faqadih tadaw. Bila beriman, hasilnya faqadih tadaw, dapat hidayat. Sama lah ni. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Okey? Kemudian wa in tawallau, sekiranya kamu berpaling. Ini satu, pilihan pertama. Pilihan kedua, wa in tawallau, sekiranya kamu berpaling, tidak beriman, ataupun beriman tapi tak sama dengan iman Nabi dan para sahabat. Apa hasilnya? Allah sebut fa innama, maka innama apa dia? Kita dah belajar kan, dah banyak kali jumpa innama. Apa maksud innama? Bukan setakat sesungguhnya. Sesungguhnya hanyalah mereka fi syiqaq. Mereka dalam perpecahan. Mereka dalam pergaduhan. Tengok kesan. Anak ayat ni clear. Allah kata siapa yang berpaling daripada hidayat, siapa yang berpaling daripada beriman dengan Allah dan Rasul, maka pasti confirm mereka akan bergaduh. Hati mereka akan berpecah. Sebab tu Allah kata orang kafir ni nampak mereka satu kumpulan, nampak mereka bersatu, tapi wa qulubum syatta. Hati mereka sebenar syiqaq, dengki, dendam, bergaduh. Cuma mereka akan bersatu bila berdepan dengan orang beriman. Sama-sama mereka syiqaq. Bila kita kata orang kafir bersatu, bohong. Kita mendustakan ayat ni. Sebab Allah kata siapa saja berpaling, Allah guna innama. Apa makna innama? Pastilah, hanyalah mereka pasti syiqaq, dalam perselisihan. Maknanya yang bersatu hanya orang beriman saja. Kalau ada orang Islam bergaduh, berpecah, dengki, mendengki, dia sebenarnya belum beriman sebagaimana Nabi beriman. Orang Islam cela orang Islam yang lain. Kumpulan ni cela kumpulan yang lain. Jemaah ni, parti ni cela. Sebenarnya dia belum beriman. Sebab yang jenis cela-mencela, kutuk-mengutuk, berpecah belah, jenis orang yang berpaling daripada hidayah Allah. Ayat ni cukup jelas. Orang Islam mesti berkasih sayang. Maka bila mereka berpecah, mereka akan menentang kamu lagi kuat. Ketika itu Allah bagi jaminan, fasayakfikahumullah, Allah akan menjamin engkau wahai Muhammad. Jadi jangan takut pada kekuatan orang kafir, jangan takut kehebatan tentera mereka. Sebab apa? Allah yang mencipta mereka akan menjamin dan menjaga kamu. Dan dia lagi As-Sami'ul Alim. Apatah lagi Allah tu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui tentang apa saja perancangan musuh. Okey? Jelas Jadi jelas bila kita beriman dengan apa saja takdir Allah, bila dapat nikmat bersyukur, dapat musibah kita redha, kita sabar, hati kita menjadi lapang dan kita akan mentaati Allah lagi mudah, lagi seronok. Tapi bila kita berpaling, tak beriman dengan takdir Allah, kita marah, kita tak redha, kesannya hati kita akan semakin jauh daripada Allah, hati kita akan jadi sempit dan jiwa kita tidak tenang. Jadi marilah kita menjadi orang yang redha dengan semua takdir Allah. Okey, kemudian Allah bagi tahu Allah sahaja yang la ilaha, tidak ada Tuhan yang layak disembah illahu, kecuali dia. Maknanya Allah nak tegaskan lagi tauhid. Wajib kita mentauhidkan Allah, iaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia saja. Jadi bila kita beramal ke, buat apa saja, termasuk urusan dunia, buatlah betul-betul ikhlas kerana Allah. Sebab Allah satu je. Jangan ada kerana dunia, jangan ada kerana riak dan sebagainya. Dan kemudian wa'alallah, dan hanyalah kepada Allah falyatawakkal
maka hendaklah berserah orang-orang beriman. Apa makna tawakal? Apa makna tawakal? Tawakal ialah kita yakin yang boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat hanya Allah satu saja. Bila kita yakin Allah saja boleh bagi manfaat, kita akan cari dia aja untuk dapat kebaikan. Dan kita yakin Allah saja yang boleh tolak segala musibah, kita cari Tuhan je, tak cari orang. Kadang-kadang kita dah ambil semua perlindungan. Berlindung dengan manusia, berlindung dengan peralatan, tapi kalau Allah nak takdirkan jadi. Kita tengok musibah COVID-19 kan. Kadang-kadang orang tu dah lengkap dengan pakaian PPE sampai 3-4 lapis kan. Tapi Allah dah takdirkan kena. Maka sebab tu bukan tak perlu berusaha, wajib berusaha, tapi lepas usaha kena serah pada Allah. Kalau Allah nak musibah tu menimpa aku, dalam keadaan aku dah ambil semua keperluan kelengkapan, maka aku akan terima. Sebab Allah saja yang boleh memberi manfaat dan boleh menolak mudarat. Itu makna tawakal. Tapi tawakal di sini kita tengok susunan ayat. Bila tawakal tu? Setelah kita beriman. Setelah kita taat pada Allah dan Rasul, setelah kita berusaha, barulah datang tawakal. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, dia akan jadi orang yang paling kuat dan hebat. Allah sebut apa ni? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini akidah. Allah beritahu kelebihan kita berserah kepada Allah, bukan kepada manusia. Apa dia? Wa man yatawakkal, siapa yang berserah kepada Allah, fahuwa, maka dia iaitu Allah, hasbuh, cukup. Jadi kalau Allah satu je cukup. Tapi kalau kita ambil semua kelengkapan ada 1000 dan kos dia pula 1 juta, tak cukup. Kadang kita dah ambil semua dah, pakai mask, pakai sarung tangan, pakai PPE, tapi kita tak berlindung dengan Allah, tak cukup. Tapi bila berlindung dengan Allah, hasbuh, cukup. Bukan tak perlu ambil langkah-langkah penjagaan. Kena ambil langkah penjagaan, tapi akhirnya kita berserah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, bila dia serah pada Allah, api yang panas pun boleh jadi sejuk. Sebagaimana Hajar, bila dia bertawakal pada Allah, dalam keadaan tengah padang pasir, pokok pun tak ada, manusia tak ada, sungai tak ada, makanan, tapi cukup Allah menjaga dia. Nabi Muhammad duduk dalam gua Sur, ketika dikejar oleh musuh musyrikin Mekah, hanya dengan Abu Bakar saja dan tentera musyrikin betul-betul depan pintu gua, tapi sebab Nabi berserah pada Allah, cukup. Allah boleh jadikan orang musyrikin tak nampak Nabi walaupun mereka dah betul-betul berada depan pintu gua. Dan sebenarnya ayat ni sambungan kepada ayat yang selalu orang Melayu hafal. Sebelum ni, ayat sebelum ni adalah ayat yang selalu orang Melayu hafal. Cuma sambungan ni dia tak hafal. Ayat apa tu agak-agak? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Ayat ni orang Melayu tak hafal. Sedangkan ayat ni juga penting. Yang dia hafal sebelum ni. Bukan setakat dia hafal, dia tampal kat dinding, dia tampal kat kedai. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sambung. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, keluar daripada semua masalah kehidupan. Yang Nabi Yunus pun boleh keluar daripada perut ikan, Nabi Muhammad pun boleh keluar daripada gua Sur dalam keadaan selamat.
Pemuda Kahfi pun boleh keluar dalam keadaan tetap imannya terjaga walaupun dah tidur 309 tahun. Nabi Ibrahim pun keluar daripada api dalam keadaan selamat. Bila tu? Bila mereka bertawakal pada Allah, dan Allah akan bagi pula rezeki yang tak disangka. Orang Melayu hafal sampai sini je. Betul kan? Sebenarnya ini sambungan dia. Wa may yatawakkal, dan siapa yang berserah pada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pelindungnya. Jadi jangan berlindung pada manusia, sebab manusia tak boleh melindungi manusia. Dua-dua makhluk. Jangan berlindung dengan duit, jangan berlindung dengan material. Sebab semua tu adalah makhluk dan lemah. Bila kita bergantung pada yang lemah, kita akan menjadi semakin lemah. Tapi bila kita bergantung, bertawakal pada Tuhan yang Maha Kuat, kita akan menjadi kuat. Okey? Dan Allah sebut di sini, yang bertawakal pada Allah bukan semua orang, bukan semua orang. Allah tak kata fal yatawakkali an-nas. Allah tak kata hendaklah bertawakal kepada Allah wahai manusia. Tak, bukan semua manusia bertawakal. Yang bertawakal, yang berserah, yang yakin pada Allah hanya al-mu'minun ni. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Jadi siapa yang ada rasa takut dalam apa keadaan, dia belum bertawakal pada Allah. Dan bila tak bertawakal kepada Allah, dia sebenarnya belum beriman kepada Allah dengan erti kata yang sebenar. Siapa yang beriman, dia tawakal. Siapa tawakal, jiwa dia tenang. Itu je. Okey? Jadi kita berhenti setakat ayat 13. InsyaAllah. Ada soalan? Dah sejam ke? Okey, bila kita ada rasa takut dan risau pada sesuatu, adakah bermakna kita belum tawakal pada Allah? Tengok situasi dan tengok konteks dia lah. Saya bagi contoh Nabi Musa AS. Bila Allah perintah Musa campak tongkat, kemudian tongkat tu bertukar menjadi ular. Kemudian Allah perintah pada Musa ambil tongkat tu. Dan Musa rasa takut. Sebab apa? Tadi dia campak tongkat, sekarang dah bertukar jadi ular. Maka Allah kata khuz wala takhaf. Ambil dan jangan takut. Jadi takut tu satu perkara yang biasa. Tapi takut pada contoh lah. Takut pada binatang yang bahaya. Takut pada benda yang memang patut ditakuti yang ada mudarat. Tapi lepas tu jiwa kita akan jadi tenang. Sebab tu Allah kata ambil dan jangan takut. Yang patut kamu takut hanya kepada pencipta ular tu. Sebab tu Allah kata qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Bila kamu takut kepada apa saja kejahatan, dan kejahatan tu khalaq, Allah yang cipta, maka a'udzu, aku berlindung kepada Allah. Jadi takut peringkat awal biasa. Tapi orang beriman, bila dia takut, dia kembali kepada Allah. Bila kembali dan berlindung dan berserah kepada Allah, dia akan jadi berani. Sebab tu Allah kata famanittaba'a hudaya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang dah betul-betul ikut petunjuk aku, dia tidak akan rasa takut dan tidak akan rasa sedih. Proses nak hilangkan takut tu biasa. Proses takut tu biasa. Tama-tama benda yang boleh memudaratkan kita. Tapi akhirnya jiwa orang beriman, bila dia kembali kepada Allah, bila dia bergantung pada Allah, jiwa dia menjadi tenang dan takut hilang. Wallahu a'lam. Bagaimana nak tanam sifat sabar dalam diri? Dia ada satu kisah seorang, bukan seorang lah, bidat, wanita-wanita yang kuat beribadat kepada Allah. Bila dia luka di tangan dan keluar darah, tapi muka dia senyum. Jadi orang bertanya, wahai bidat, wahai orang yang ahli ibadat, kenapa ketika tangan kamu berdarah tapi muka kamu senyum? Maka dia jawab, pahala
pahala daripada kesabaran terhadap musibah ini melupakan kepahitan musibah ini. Maksudnya, bila datang musibah, aku terus ingat pada pahala. Ini musibah ni, kalau aku sabar, Allah akan bagi pahala tanpa hisap. Nak dapat pahala ni bukan mudah. Bukan mudah nak dapat pahala. Dan nak dapat pahala yang tidak ada batas, lagi susah. Tiba-tiba Allah nak bagi pahala tanpa batas. Ini peluang. Jadi bila aku bayangkan pahala hasil daripada aku sabar ni, maka musibah tu aku lupa. Kepahitan musibah hilang. Dan aku boleh senyum. Jadi salah satu cara nak sabar dalam apa saja situasi ialah jangan tengok musibah yang menimpa, tapi tengok hasil kesabaran yang bila kita sabar Allah bagi apa? Bukan 20 pahala, bukan 2000 pahala, bukan 2 juta pahala, tapi pahala tanpa had. Jadi mindset kita memain peranan penting untuk membantu kita sabar. Apa yang kita fikir? Kalau kita fikir musibah, kita tak akan sabar. Tapi kalau kita fikir hasil daripada musibah tu ada kebaikan, Allah nak ganti yang lebih baik, maka musibah tu akan menjadi ringan dan kita boleh sabar. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, untuk kita sabar juga, kita tengoklah apa yang musibah yang menimpa orang-orang yang paling mulia dan paling hebat. Seperti Nabi kita, Muhammad SAW, dan juga para Nabi dahulu, dan juga salafus salih. Mereka ni orang yang paling hebat. Tapi musibah yang menimpa mereka jauh lebih teruk, lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Maksudnya apa? Selagi Allah sayang pada seseorang, lagi Allah bagi musibah. Jadi musibah yang Allah timpa sebenarnya satu proses untuk Allah sayang pada kita. Jadi bila Allah nak sayang pada kita, kenapa nak marah? Kenapa tak boleh sabar? Ada tak nikmat yang lebih besar daripada cinta Allah? Jadi bila Allah sayang, Allah bagi musibah. Maka jangan tengok musibah, tapi tengok cinta Allah kepada kita. InsyaAllah akan membantu untuk kita lebih bersabar. Dalam zikir pagi petang, di antara doanya, aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku, dari dibenam ke dalam bumi. Apa maksud doa ini? Adakah merujuk kepada bila berlakunya kiamat nanti ataupun sebarang musibah masa kini? Tak, maksudnya ialah musibah sekini lah. Kalau nak kiamat, kita mungkin tak sempat lah. Jadi doa ni dibaca sesuai dengan keadaan kita sekarang. Jadi kejahatan ni boleh datang dari semua sudut. Kadang-kadang daripada depan, kadang-kadang daripada belakang, kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri, kadang-kadang daripada atas, bumbung jatuh, buah durian jatuh atas kepala, kadang-kadang daripada bawah, bumi merekah, kadang-kadang jatuh parit. Itu maksud dia. Mana kita berlindung daripada semua kejahatan ataupun musibah daripada semua arah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah. Ada hadis mengatakan Rasulullah bersabda yang baginda tidak risau umatnya miskin. Tapi bagaimana pula hadis yang mengatakan kemiskinan membawa kepada kekufuran? Maksud dia kemiskinan membawa kepada kekufuran. Kemiskinan apa ni? Kemiskinan yang tidak ada akidah. Kemiskinan yang tidak ada agama. Kalau orang tu beriman, dia miskin tak akan jadi kufur. Jadi yang Nabi risau ni bukan semua orang miskin. Tak, miskin yang tidak ada akidah, yang tidak ada agama. Kalau ada agama tak ada masalah, sebab Nabi sendiri pun miskin, Abu Hurairah pun miskin, ramai sahabat miskin, bukan masalah. Yang Nabi risau ni miskin yang mudah membawa kekufuran. Sebab apa? Sebab dia jahil agama. Sebab itulah Allah hantar Nabi untuk membaiki manusia bukan dengan duit, bukan dengan harta. Bahkan Nabi orang miskin dan Nabi anak yatim. Tapi Allah hantar Nabi untuk membaiki manusia dengan Al-Quran. Jadi bila ada Quran, miskin macam mana pun tak ada masalah. Yang ketiga, apa pendapat Ustaz tentang keimanan orang Melayu di Malaysia sekarang? Apa pendapat saya tentang keimanan orang Melayu? Saya bukan penilai iman. Penilai tanah pun bukan. Penilai iman lagi bukan. Saya tak boleh menilai iman. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Najm ayat 32. Allah kata apa? Fala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu membersihkan diri kamu, jangan kamu mensucikan diri kamu. Sebab apa? Sebab Allah tahu siapa yang bertakwa. Jadi ayat ini melarang keras
daripada kita menghukum orang ataupun menilai orang. Bila kita menilai orang, maknanya kita anggap diri kita suci, haram. Sebab apa? Allah kata, bila kamu mengatakan orang ni tak beriman, orang ni beriman, kamu anggap diri kamu suci. Bila kamu anggap diri kamu suci, kamu dah ada penyakit perasan. Maka Allah kata, jangan anggap diri kamu suci dengan menilai ataupun menghukum orang. Sebab Allah tahu siapa yang sebenar bertakwa. Jadi kewajipan kita beriman, beramal soleh dan mengajak orang buat kebaikan. Soal dia tak nak beriman dan berapa peratus iman dia, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Kadang-kadang orang tu jahat. Kita kata dia jahat. Tengok-tengok sebelum dia mati, dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia menjadi orang yang lebih awal masuk syurga daripada kita. Kita ni pula sebab menghukum orang, kita ada penyakit riak, penyakit sombong dan rasa lebih baik. Mungkin itu penghalang untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, adakah doa boleh mengubah apa yang tertulis catatan dalam kitab di Lauh Mahfuz? Adakah doa? Ya, Nabi sebut dalam satu hadis, la yuraddu al-qada illa ad-du'a. Tidak boleh mengubah qada Allah melainkan dengan doa. Itu hadis sahih. Tapi ulama mengatakan dengan kita berdoa boleh mengubah takdir Allah. Takdir yang mana? Sebenarnya doa yang mengubah takdir itu pun juga adalah takdir Allah. Allah dah catat dah takdir kamu yang pertama macam ni. Tapi setelah kamu berdoa, Allah ubah takdir kamu yang kedua, hasilnya sebabnya doa. Sebenarnya semuanya telah tercatat. Cuma hadis tu Nabi nak mendorong kita supaya berdoa pada Allah. Perbanyakkan doa dan berserah kepada Allah. Wallahu a'lam. Habis Okey, kita baca buku Syarah Bulughul Maram. Kita 148 Kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Taharah. Muka surat 248. Bagi siapa yang ada buku boleh buka. 246 hadis 122. Hadis 122 dan masih di bawah tajuk tayammum. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW as-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin wa iza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatahu. Rawahu al-Bazzar. Maksud dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, debu tanah ialah wuduk bagi orang Muslim. Nabi kata debu tanah itu adalah wuduk. Maksudnya ialah debu tanah boleh mengganti wuduk. Bagi orang Muslim, sekalipun dia tidak mendapat air selama 10 tahun. Walaupun dia tak ada air selama 10 tahun, maka dia boleh bertayamum dengan debu selama 10 tahun. Sebenarnya Nabi sebut 10 tahun, bukan makna Nabi nak bagi kita tempoh bertayamum mesti 10 tahun. Lepas 10 tahun tak boleh. Bukan. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kalau betul tak ada air sampai 10 tahun pun, kamu sah bertayamum dengan debu. Itu je. Rasanya tak mungkin dalam keadaan 10 tahun tidak ada air dan manusia boleh mati. Kemudian Nabi kata, apabila dia mendapati air, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan basuhlah kulitnya. Bila tak ada air, tayamum. Tapi bila ada air, stop tayamum. Nanti dia akan sebut perbezaan pendapat bila dia tayamum, tengah tayamum ataupun habis tayamum jumpa air. Adakah dia kena berwuduk ataupun terus solat dengan tayamum? Ataupun tengah solat, orang bagi tahu ada air. Adakah dia kena berhenti solat dan berwuduk ataupun teruskan? Nanti dia akan sebut perbezaan pendapat. Kita baca fiqhul hadis. Bagaimana hadis sebelumnya, hadis ini juga menjelaskan tentang kewajipan bertayamum ketika ketiadaan air dengan tujuan untuk mengharuskan solat dan ibadat yang seumpamanya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, sesiapa yang meninggalkan solat disebabkan tidak mahu bertayamum, maka dia termasuk dalam golongan Yahudi dan Nasrani. Kerana tayamum disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi siapa yang tak nak bertayamum, contoh air tak ada,
dan dia tak nak bertayamum. Sebab apa? Dia kata tayamum bukan syariat. Maka dia boleh jadi kafir dan dia menyerupai Yahudi dan Nasara sebab dia menolak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi tayamum ni hukumnya ada dalam Al-Quran, disebut dalam surah Al-Maidah dan juga surah An-Nisa. Okey, hadis ini juga menunjukkan bahawa tayamum adalah salah satu kaedah bersuci yang boleh menggantikan wuduk dan mandi untuk mengangkat hadas sekalipun ketiadaan air dalam tempoh yang begitu lama. Tapi sekiranya air diperolehi, maka tayamum terbatal dengan sendirinya. Sebaliknya, jika seseorang yang bersuci dengan bertayamum menemui air, maka dia wajib membasuh kulitnya dengan air sama ada dengan cara berwuduk ataupun mandi untuk melaksanakan solat ataupun ibadat seumpamanya. Okey, ulama berbeza pendapat mengenai hukum mengulangi solat setelah jumpa air. Boleh tak ulang solat? Bila dia bertayamum, dia solat, lepas solat jumpa air. Apa hukum? Kena ambil wuduk dan ulang solat semula ataupun dah cukup selesai dengan solat tadi. Okey. Pengarang kitab Muntaqa Al-Akhbar, Abu Al-Barakat Ibn Taymiyah berkata bahawa wajib ke atas orang yang memperoleh air sebelum selesai solat untuk mengulangi solat. Pendapat pertama, kalau dia tayamum, tiba-tiba jumpa air, maka tayamum dia terbatal. Dia kena ambil wuduk dan solat. Ataupun dia tengah solat, kemudian dia bertayamum, kemudian dia solat. Tengah-tengah solat orang beritahu, ataupun dia ternampak air ketika tengah solat. Maka pendapat pertama dia kata kena berhenti dan ambil wuduk dan solat. Sebab bila ada air, tayamum terbatal, solat pun terbatal. Okey, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik dan Syafi'i dan Ahmad dalam mazhab kita Syafi'i berpendapat tidak perlu mengulangi solat sama ada masih dalam waktu ataupun telah keluar waktu sesuatu solat. Jadi pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, ini kalau dah selesai solat. Kita dah air tak ada, kita pun tayamum, kemudian solat. Solat dah habis, tiba-tiba orang bawa air. Maka hukum solat kita sah. Tak payah berwuduk dan tak payah ulang solat. Okey? Pendapat ketiga, fuqaha berpendapat sekiranya seseorang itu memperoleh air setelah bertayamum, sedangkan dia belum solat. Ni dia bertayamum ketika tak ada air dan dia belum solat. Tiba-tiba ada air. Maka wajib ke atasnya berwuduk dan solat. Tayamum tadi terbatal lah. Okey, selain itu tayamum juga boleh mengangkat hadas sama ada hadas kecil ataupun besar. Tayamum yang kita belajar ni bukan setakat mengangkat hadas kecil tapi juga mengangkat hadas besar. Ia merupakan pendapat majoriti ulama. Namun begitu tayamum mempunyai syarat-syaratnya tersendiri. Syarat bertayamum apa dia? Antaranya sekiranya tidak terdapat air, kalau air tak ada. Ia hanya boleh dilakukan boleh dilakukan tayamum setelah masuk waktu. Kalau masuk waktu zuhur pukul 1.30, kena tayamum 1.30. Jangan pukul 1 dah tayamum. Kena tunggu sampai pukul 1.30. Kalau betul-betul tak ada air dan waktu dah masuk, baru boleh tayamum. Sementara itu, istilah 10 tahun yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas, menunjukkan kiasan kepada lamanya waktu dan bukan menunjukkan tempoh yang dibolehkan untuk bertayamum. Jadi 10 tahun tu hanya sebagai contoh. Okey, pengajar hadis. Harus bertayamum selagi tidak memperoleh air walaupun dalam tempoh yang agak lama. Kalau 3 hari tak ada air, 3 hari kita bertayamum, sah. Yang kedua, tayamum berperanan seperti wuduk. Ia boleh mengangkat hadas sama ada kecil ataupun besar. Yang ketiga, tayamum terbatal apabila diperoleh ataupun ditemui air. Itu kalau dia belum salat ataupun tengah salat. Kalau dah habis salat, cukup, tak payah dia berwuduk dan tak payah ulang salat. Nanti dia akan sebut dalam hadis seterusnya. Yang keempat, tayamum dalam keadaan ada air dikira tidak sah. Kita ambil satu hadis lagi yang maksud dia lebih kurang. Qala al-musannif wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kharaja rajulani fi safarin fahadarati as-salah wa laysa ma'huma ma'un fatayammama sa'idan tayyiba fa sallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'aada ahaduhuma as-salata wal wudu' wa lam yu'id al-akhar
summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu wa qala lil ladzi lam yu'id asabta as-sunnah wa ajza'atka salatuka wa qala li akhar laka al-ajru marrataini. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, hadis sahih. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, ini dalil kalau orang tu dah air tak ada, kemudian bertayamum, kemudian solat, dah habis solat, tiba-tiba jumpa air, dia nak ambil wuduk dan ulang solat ataupun tak payah? Jawapannya adalah hadis ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, dua orang lelaki telah musafir dan apabila tiba waktu salat mereka tidak mendapati air. Senang, sahabat senang je. Bila masuk waktu tak ada air, mereka tayamum. Mereka tak tangguh-tangguhkan solat. Bukan seperti masyarakat kita sekarang. Kalau tak ada air, dia cari air sampai jumpa walaupun dah habis waktu. Itu konsep yang salah. Lalu, bila tak ada air, mereka bertayamum dengan debu yang suci dan mereka solat. Dan setelah selesai solat, mereka jumpa air. Dua sahabat ni jumpa air, tapi solat dah selesai. Lalu salah seorang mereka mengambil wuduk dan ulang solat. Yang seorang lagi tak ulang solat, cukup dengan solat yang bertayamum tadi. Jadi dua lelaki ni berbeza pendapat. Seorang ulang solat, seorang tak ulang solat. Jadi setelah itu mereka menemui Rasulullah dan menceritakan perkara tersebut. Maka baginda SAW berkata kepada lelaki yang tidak mengulangi solat. Yang tak ulang solat, Nabi kata apa? Kamu telah menepati sunnah. Dan sudah memadai solat kamu dengan tayamum tadi, walaupun kamu jumpa air kembali. Tak payah ulang. Dan cara kamu, perbuatan kamu yang tak ulang solat, menepati sunnah. Manakala kepada seorang yang mengulangi solat, Nabi kata apa? Kamu mendapat ganjaran 2 kali. Pertama, solat dengan bertayamum. Yang kedua, solat dengan berwuduk. Jadi yang mana lebih ni? Yang tak ulang, Nabi kata menepati sunnah. Yang tak ulang, yang ulang balik, Nabi kata 2 pahala. Antara dua, yang mana yang terbaik? Boleh jawab? Yang mana terbaik? Ha? Mana lebih baik? Yang ulang ke yang tak ulang? Tengok siapa yang menjawab. Kalau yang menjawab tu dapat matematik A+, dia jawab yang dapat 2 pahala baik. Sebab dia ikut angka. Tapi kalau yang belajar Quran, yang tadabbur Quran dan tadabbur sunnah, dia akan jawab yang terbaik ialah yang menepati sunnah. Walaupun Nabi tak sebut angka. Jadi sebenarnya yang lebih baik ialah yang menepati sunnah. Pengajaran besar di sini apa dah? Pengajaran besar di sini apa dah? Yang terbaik bukan mesti banyak. Yang terbaik ialah sama dengan Nabi, walaupun sekali. Tapi pengajaran kedua, Nabi ni nak meraihkan semua. Nabi tak menghukum ataupun tak condemn. Bila benda tu tak menepati sunnah, Nabi kata yang kamu ulang ni, kamu dapat 2 pahala. Tapi tak menepati sunnah. Jadi dua-dua betul. Bagi orang yang cerdik, orang yang faham, yang paling baik ialah yang sama dengan Nabi, walaupun sedikit. Sebab itulah, contoh kadang-kadang lepas solat kan, lepas kita bagi salam, ada orang baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang baca astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panjang. Ada lagi orang baca alhamdulillah allazi, panjang lagi. Antara tiga-tiga ni yang mana paling baik? Yang paling baik ialah yang paling pendek, iaitu astagfirullah. Kenapa? Astagfirullah menepati sunnah. Astagfirullahalazim sunnah juga, tapi Nabi tak baca ketika lepas salam. Itu waktu lain. Jadi yang terbaik yang sama dengan Nabi, walaupun nampak pendek, walaupun nampak sikit. Jadi jangan pakai logik akal. Yang banyak, yang panjang mesti yang terbaik, bukan. Sebab tu ulama kata, kita baca ayat Quran 1 ayat aja, kita tadabbur, kita faham, kita beramal. Lebih baik daripada kita baca 30 juzuk tapi tak faham apa-apa. Okey?
Fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang solat dengan bertayamum telah melaksanakan kewajipan yang ditaklifkan ke atasnya dan dia diberi ganjaran pahala atas amalannya yang menepati sunnah tanpa perlu mengulangi solatnya. Sekalipun dia telah mendapati air dalam waktu solat tersebut. Sedangkan jika dia mengulangi solat dalam waktu yang sama setelah memperoleh air, dia tidak dianggap satu kesalahan. Bukan salah, cuma kurang menepati sunnah. Malah dia diberi 2 kali ganjaran pahala. Pertama, ganjaran solat dengan bertayamum, dan kedua, ganjaran solat dengan berwudu. Ini sama dengan hadis Nabi kata, orang yang mahir dengan Quran, orang yang mahir dengan Quran apa maksud? Baca betul, makhraj betul, tadabbur lagi dan beramal dan sampaikan. Maka orang ni Nabi kata bersama para malaikat. Taraf dia, kedudukannya bersama para malaikat. Tapi orang yang baca tapi gagap, baca gagap tapi dia baca juga, Nabi kata 2 pahala. Nabi sebut 2. Yang mahir Nabi tak sebut 1 ataupun 2 ataupun 3. Tapi Nabi kata bersama para malaikat. Jadi yang mana lebih? Yang 2 ke yang bersama malaikat? Pastilah yang bersama malaikat. Jadi jangan tertipu dengan angka. Jangan kita kata aku nak baca dan gagap pun tak kisah sebab 2 pahala. Tak. Gagap bagus 2 pahala. Tapi kalau lancar lagi bagus. Okey, kita baca muka surat sebelah 250. Okey. Jadi menurut pendapat mazhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hanbali, seseorang yang telah solat dengan bertayamum disebabkan ketiadaan air, kemudian mendapati air setelah selesai solat, maka dia tidak perlu mengulanginya. Jadi sunnah Nabi tak perlu ulang. Mazhab kita Syafi'i pun mendapati sunnah, iaitu tak perlu ulang walaupun air ada. Bahkan solatnya tetap sah dan mendapat ganjaran. Dan dia dikira telah melakukan amalan yang menepati sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis ini juga, ulama berpendapat bahawa amalan yang menepati sunnah walaupun sedikit adalah lebih baik daripada amalan yang tidak menepati sunnah walaupun banyak. Okey, saya nak baca berkenaan dengan kita nak tayamum di mana ni? Debu ke, tanah ke, ataupun macam mana? Baca di bawah. Bolehkah bertayamum dengan semua jenis debu ataupun tanah? Ulama berbeza pendapat. Adakah mesti kena ada debu ataupun tempat permukaan yang tak ada debu pun dibolehkan? Ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama, mazhab Syafi'i dan Ahmad berpendapat tayamum dikira sah jika menggunakan tanah yang berdebu. Jadi mazhab kita Syafi'i dan Ahmad, Hanbali, mesti tepuk di atas debu. Mesti ada debu. Mereka berdalilkan dengan firman Allah yang bermaksud, sapulah muka kamu dan kedua-dua tanganmu dengan debu tanah, sa'idan tayyiba. Jadi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menterjemahkan sa'idan ialah debu. Maka mereka kata mesti ada debu. Ia bermaksud sesuatu yang tidak berdebu tidak boleh digunakan untuk tayamum. Kalau tak ada debu tak boleh. Mereka juga berdalilkan hadis Huzaifah radhiyallahu anhu riwayat Muslim bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud dijadikan tanah sebagai masjid untuk kita, manakala debunya pula dijadikan suci untuk kita. Okey? Itu pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali. Pendapat kedua, mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat tayamum boleh dilakukan dengan setiap yang terdapat di atas tanah, sama ada yang berdebu ataupun tidak. Apa saja permukaan, bahkan lebih luas lagi, apa saja permukaan, sama ada debu ataupun tidak ada, seperti pasir halus, batu, rumput, pokok kering dan seumpamanya, sama ada basah ataupun kering ataupun telah terbakar. Ia termasuk kapet, termasuk sejadah, termasuk alas meja. Ia juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Auza'i dan Sufyan As-Sawri. Jadi ada 2 pendapat, jangan bergaduh. Kalau ada orang tepuk atas meja tak ada debu, jangan kata salah. Sebab ini bukan pendapat dia, ini pendapat ulama yang hebat, Abu Hanifah dan Imam Malik. Dan kita tahu Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i, dan mereka juga berdalil daripada Al-Quran. Jadi kalau kita naik kapal terbang, debu tak ada, tepuk je,
seat depan kita ataupun buka meja, tepuk atas meja, sah solat kita. Pengejaran hadis. Pertama, solat dengan tayamum adalah suatu sunnah dan sah serta mendapat ganjaran. Yang kedua, solat dengan bertayamum dan solat dengan berwuduk mendapat 2 kali ganjaran. Kalau dia ulang dapat 2 ganjaran. Tapi kalau tak ulang lebih baik sebab menepati sunnah. Yang ketiga, tidak perlu mengulangi solat yang telah dilaksanakan dengan bertayamum walaupun air ditemui dalam waktu solat tersebut. Yang keempat, harus berijtihad pada zaman Rasulullah SAW dan sepasnya. Kalau tak ada Nabi kat depan, sahabat musafir, maka mereka boleh berijtihad, buat pandangan berdasarkan fikiran mereka. Tapi bila mereka balik jumpa Nabi, mereka bertanya kembali kepada Nabi. Yang kelima, amalan yang sedikit tetapi menepati sunnah lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak menepati sunnah. Jadi kalau kita salat sunat subuh rakaat pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Qul huwallah. Walaupun pendek tapi dia lebih baik sebab dia menepati sunnah. Tapi kalau rakaat pertama kita baca amma yatasaalun, yang kedua wan nazi'at panjang, dia kurang baik sebab dia tidak menepati sunnah walaupun panjang. Wallahu alam. Cukup ah? Ha? Bertanya boleh tak apa tadi ya? Bertayamum dalam kereta dalam keadaan jam, tak boleh nak berhenti. Dia kata nak tayamum boleh? Boleh. Boleh tak bertayamum dalam kereta? Sama dengan bertayamum dalam kapal terbang. Kalau tak boleh berhenti ya. Tapi kena usaha betul-betul. Kena berhenti, kena ambil wuduk, kena cari air. Kalau dah tak boleh berhenti betul-betul jalan jam, memang kalau berhenti membahayakan dan waktu pun nak habis, maka ketika itu boleh tayamum dalam kereta. Tepuklah atas seat ke atas apa-apa je. Kita ambil pendapat yang kedua, iaitu pendapat Hanafi dan Maliki, boleh tepuk di atas apa saja. Mana yang lebih baik? Istighfar atau selawat? Istighfar dengan selawat. Atau selawat? Bila dalam keadaan apa tu? Mana yang lebih baik? Mana lebih baik, istighfar ataupun selawat? Dia tengok keadaan. Kalau kamu berdosa, kalau kamu buat dosa, yang terbaik istighfar lah. Masa tu mana selawat pula? Orang buat dosa kena istighfar. Jadi tengok situasi. Kalau kita baru je lepas mengumpat, apa yang patut kita buat? Istighfar ke selawat? Lepas mengumpat, Allahumma salli ala Muhammad. Tak sesuai. Jadi jawapan dia mana lebih baik ialah tengok situasi. Kalau kita berdosa, istighfar yang paling baik. Tapi kalau dah tak ada dosa, selawat boleh jadi lebih baik ketika itu. Wallahu a'lam. Itu dia. Tak nampak. Walaupun solat sendiri, baca panjang pun tak disarankan ke? Tak. Yang baca pendek ni dalam solat tertentu yang ada hadis yang Nabi baca pendek lah. Seperti solat sunat subuh, solat sunat maghrib, solat sunat tawaf. Itu memang ada hadis Nabi baca pendek. Selain pada tu bebas kita nak baca panjang. Kalau kita solat malam, Nabi pun baca panjang. Kalau solat malam, Nabi pernah baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dalam satu rakaat. Silakan, tak ada masalah. Yang tak boleh baca panjang dalam solat yang ada dalil, Nabi baca pendek. Seperti tadilah saya bagi contoh solat sunat subuh. Begitu juga kalau kita jadi imam kepada jemaah yang ramai, tak boleh baca panjang. Sebab Nabi larang. Sebab itu boleh menimbulkan fitnah. Mungkin makmum tu ada yang tua, ada yang kalau ada hal, maka tak boleh baca panjang bila jadi imam. Tapi kalau solat malam di rumah, nak baca 3 juzuk ke 4 juzuk satu rakaat, silakan. Itu ada sunnah Nabi. Wallahu alam. Cukup ah? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Tunggu sekejap ada iklan sebelum kita tutup. Dan kita baca tasbih kafarah dulu, lepas tu ada iklan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.